Soalan yang kedua, cukai itu bagaimana? Sebab tu dalam Islam, saya tak nak sebut Islam dulu lah, saya nak sebut konvensional dulu. Okey, jadi bila ustaz bayar 1000 sebulan tu, sebenarnya kerajaan ambil bentuk cukai kan? Cukai tu pergi ke mana sebenarnya? Saya ambil contoh senang. Yang kedua, antara cukai tu digunakan, kerajaan akan masukkan dalam MBSB. MBSB ni dia macam bank lah, senang bank, tapi bank untuk korporat. Jadi MBSB ni dia akan beri kepada pemaju-pemaju. Pemaju-pemaju tu dengan duit yang banyak yang dia boleh pinjam daripada MBSB tu, dia berhak dan layak untuk dapat tanah kerajaan. Dia orang dapat tanah kerajaan, dia jual mahal-mahal. Jadi sekarang ni kita bekerja sebenarnya untuk siapa? Lastly kita pula yang beli rumah dia dengan harga yang mampu tengok. Tapi mampu tengok tu akhirnya mampu beli sebab kita pinjam bank. Okey, kita pinjam bank tu sebenarnya duit siapa? Sebenarnya pinjaman perumahan tu sebahagian besar adalah allocation dalam belanjawan negara untuk pembeli rumah. Jadi harga tu mahal sebab dia seorang je jual, pemaju. Dia seorang je yang mampu sebab dia ada duit banyak. Duit dia banyak daripada MBSB cukai kita. Jadi sebenarnya ustaz bekerja tu untuk siapa sebenarnya? Mana ustaz bekerja tu sebenarnya untuk nak mampukan syarikat-syarikat tadi untuk ambil tanah kita, jual kepada kita dengan harga mahal. Kita tak mampu, kita pinjam balik. Bila ustaz pinjam, ustaz beli, siapa yang dapat? Dia juga dapat. Jadi sekarang ni ustaz sebenarnya bekerja bukan untuk ustaz. Itu sebenarnya penjajahan. Cuma bezanya dulu mungkin penjajahan asing, sekarang ni penjajahan bangsa sendiri. Tapi masalah yang kedua, kalau orang faham, sebenarnya sebahagian syarikat-syarikat gergasi ni dia masuk dengan 10% modal. 90% lagi modal adalah pinjaman daripada bank-bank tempatan ataupun instrumen tempatan. Jadi maknanya ustaz bekerja bukan untuk ustaz sebenarnya. Ustaz tak sedar duit ustaz tu sebahagian besar ustaz bekerja untuk orang lain. Itu bukan makna merdeka. Sebab tu dalam Islam, cukai ni dia ada hukum dia. Satunya, cukai ni dia tak boleh digunakan untuk pemimpin. Cukai ni tak boleh digunakan untuk beri kepada korporat. Tak boleh. Untuk siapa? Untuk orang miskin. Orang miskin tu siapa? Ustaz kat Selangor bayar cukai Selangor, dia tak boleh bagi dekat orang luar dulu. Dia yang pertama kena utamakan orang miskin tempat ustaz dulu. Saya ambil contoh ustaz, kalau ustaz buka kedai kat sini, katakan contohlah ustaz buka kedai tayar lah, kata contoh, ataupun kedai runcit lah. Jadi ustaz buka kedai runcit tu, ustaz dapat untung. Ustaz pun kena bayar cukai. Dalam Islam bayar cukai. Cukai tu kerajaan akan ambil daripada ustaz, dia akan beri kepada orang miskin tempat ustaz dulu. Dia bukan buat pergi KL dulu. Bagi orang miskin dekat ustaz, akhirnya orang miskin tu mampu membeli. Kalau sebelum ni orang miskin hanya beli keperluan saja, contohnya gula, beras, lepas tu dia tak beli dah lain. Macam jajan dia tak beli sebab dia tak ada duit. Tapi bila ustaz bayar cukai, kerajaan bagi cukai tu dekat orang miskin. Orang miskin sekarang kan hanya beli beras, bukan hanya beli gula, tapi dia akan beli jajan sekali. Sebelum ni anak dia masuk kedai dengan mak dia nak beli jajan, mak dia tak bagi. Bukan tak nak bagi sebenarnya, tapi sebab duit tak cukup. Jadi bila konsep macam tu, bila ustaz bayar cukai tu beri kepada orang miskin, balik kepada siapa? Balik kepada ustaz. Itu maksud Suhaib Ar-Rumi kata, linukhrija masya' min ibadatil ibad. Sebelum ni bayar cukai untuk orang, sekarang ni bayar cukai untuk pembangunan kita sendiri. Itu antara contoh saya ambil makna Islam ni keluarkan manusia daripada mengabdikan diri sesama manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah.